Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof dan ini adalah Sabah Memilih. Dalam Sabah Memilih, kami paparkan rangkuman berita yang berkaitan menuju ke Hari Pilihan Raya Negeri Sabah di mana tarikhnya kemungkinan kita ketahui pada minggu hadapan 17 Ogos. Tetapi dalam pada itu banyak perkara yang berkisar mengenai Pilihan Raya Negeri ini yang kami bincangkan dan juga kami paparkan menerusi laporan-laporan berita kami baik di Kota Kinabalu, di seluruh negeri Sabah dan juga di Kuala Lumpur. Dan ini kisah di Dewan Rakyat di sebelah siang ataupun di sebelah pagi tadi, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR digesa menyediakan prosedur operasi standard SOP untuk meyakinkan rakyat supaya keluar mengundi pada Pilihan Raya Negeri Sabah. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menegaskan ia sekaligus akan memberi keyakinan kepada rakyat di negeri itu untuk membuang undi pada hari berkenaan. Jadi saya mau SPR meletakkan satu SOP yang cukup meyakinkan rakyat supaya rakyat turun mengundi dan minta juga Jabatan Kesihatan bekerjasama supaya sama ada calon, sama ada yang dikempen, sama ada tukang kempen, tidak ada dicemari oleh virus corona ini. Sebab inilah yang membimbangkan rakyat Sabah bagaimana kita berhadapan dengan PRN negeri Sabah sekiranya tidak ada SOP yang lebih ketat diletakkan dalam prosedur-prosedur tertentu. SPR sebelum ini melaksanakan SOP khas COVID-19 pada pilihan raya kecil PRK Don Chini, Pahang. Ia juga akan diaplikasikan pada PRK Don Slim yang akan memulakan tempoh kempen Sabtu ini. Antara SOP itu adalah penjarakan fizikal, penggunaan cecair pembasmi kuman dan pemakaian pelitup muka. Apa guna mengundi jika Akta Lompat Parti tidak digubal? Itu pandangan ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Nasional Parti Amanah Negara Amanah, Haris Alimuddin. Anak jati sandakan itu berkata sejak dahulu lagi Sabah cukup terkenal dengan tindakan lompat parti. Ia sekaligus melunturkan keyakinan rakyat Sabah untuk mengundi termasuk pada pilihan raya negeri yang akan datang. Dan kalau kita tanya dengan rakyat, kebanyakan rakyat sudah merasakan bahawa tidak ada guna mereka turun mengundi ataupun memilih calon dari parti tertentu sebab tidak ada satu jaminan bahawa mereka akan kekal bersama parti mereka sekiranya diundi. Dan kita percaya bahawa dengan penggubalan Akta Lompat Parti ini, dia akan dapat mengembalikan keyakinan rakyat untuk turun mengundi dan memastikan calon yang mereka undi itu tidak akan melompat parti sekiranya mereka menang dalam pilihan raya yang diadakan. Beliau yang juga mantan pengerusi Amanah Sabah berkata, fenomena lompat parti yang boleh diibaratkan seperti tradisi di Sabah itu kini turut diterjemahkan di peringkat persekutuan. Tetapi pada hari ini lompat ni secara beramai-ramai. Kadang-kadang satu kumpulan 10-20 orang, kadang satu parti melompat. Dan dia bukan setakat menjejaskan bilangan kerusi pembangkang dan kerajaan, tetapi meruntuhkan ataupun menyebabkan kerajaan yang dipilih secara sah, secara majoriti oleh rakyat itu dapat digulingkan melalui kaedah lompat parti. Dan kita harapkan bahawa kerajaan dapat membentang akta ini segera di Parlimen agar dapat dikuatkuasakan bagi mengelakkan ia berulang semula. Beliau berkata demikian ketika ditemui Astro Awani di Sandakan pada Rabu. Menurutnya, Akta Lompat Parti sepatutnya sudah lama dibentangkan di Dewan Rakyat. Parti Amanah Negara Amanah berharap diberikan kerusi untuk bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini. Hasrat itu disuarakan oleh Presiden Amanah iaitu Muhammad Sabu dalam pertemuan dengan Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal baru-baru ini. Setakat ini belum ada kata putus diberikan oleh Presiden Warisan. Walau bagaimanapun kita sudah nyatakan pendirian kita berminat untuk bersama-sama dengan Warisan dan parti-parti daripada Pakatan Harapan untuk sama-sama bertanding dan meletakkan calon pada PRN kali ini. Kita minta 2-3 kursi dan terpulang kepada Datuk Seri Syafiq Abdal untuk berikan mana-mana kursi. Tapi harapan kita kita harapkan kita dapat sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 kursi. Kita sudah mengetahui apa yang dibincangkan di peringkat
Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. Cerita disandarkan juga kita ambil tahu, tetapi saya ingin bertas langsung bersama dengan wartawan dan juga Wakil Astro Awani Sabah Shahrizal Kamarul Arifin yang kini berada di Kudat. Shahrizal difahamkan mengikuti liputan bersama dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Shafie Afdal. Banyak perkara yang diajukan dan juga Datuk Seri Shafie Afdal ini mungkin juga giat untuk menyerahkan geran-geran tanah kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Tetapi ada juga isu-isu lain yang berbangkit. Shahrizal, teruskan dengan liputan anda dan juga laporan anda. Baik, terima kasih Zul. Seperti apa yang Zul katakan, memang saya sebentar tadi telah pun bersama-sama dengan rakan-rakan media untuk membuat liputan di Dewan Tun Mustapa di Kudat ini untuk menyaksikan sendiri penyerahan geran kepada 121 wakil dan individu di Kudat yang melibatkan 399 geran dan lebih 800,000 hektar tanah. Dan pastinya selepas daripada penyerahan tersebut, satu sidang media telah diadakan yang dibuat oleh Ketua Menteri Sabah tu Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal, dan saya ada bertanyakan berkenaan dengan satu perkara yang turut dibangkitkan oleh rakyat kerana ketika ucapan perasmian pada sebelah pagi tadi, Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal telah menyatakan berkenaan dengan kelewatan ini disebabkan oleh pentadbiran kerajaan sebelum daripada warisan. Jadi saya telah bertanya kepada Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal, saya bertanyakan kelewatan yang bagaimana, kalau boleh Datuk Seri untuk menyatakan apa yang sebenarnya yang berlaku menyebabkan kepada kelewatan sehingga ada 40 tahun, 60 tahun, ada yang 15 tahun, dan kita boleh dengarkan apa yang dikatakan dan yang dijawab sendiri oleh Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal berkenaan dengan perkara ini. Ada setengah-setengah kampung di Tongod, di Ranau, di Kota Merudu yang merupakan sudah ada perkampungan lama di situ tapi tidak ada title mereka. Dan ini mengambil masa sehingga kita digadget kampung itu menjadi satu kampung, bukan lagi forest reserve, maka mereka mempunyai milik tanah yang ada. Dan proses-proses ini dilambat-lambatkan, ya. Dan ada di antara mereka yang dah pun memohon tanah disempurna 60 tahun, 40 tahun. Simpanan letak situ saja. Ada rancangan tertentu, pihak-pihak tertentu, bukan saya nak menuduh, tapi ini berlaku tentang perkara ini sehingga terbantutlah usaha masyarakat kita. Bukan hanya dalam masa pemerintahan UMNO, PBS pun dahulu ada berlaku. Ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun yang telah pun mengambil masa. Dan Zul, ringkasan daripada apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal itu, beliau menyatakan bahawa perkara tersebut telah dibawa beliau, iaitu berkenaan dengan undang-undang tersebut dibawa ke Dewan Undangan Negeri untuk dibincangkan, dan maka terlunaslah pelaksanaan untuk penyerahan geran tersebut bermula daripada tahun 2019 sehingga yang terkini iaitu di Kudat, dan besok dijangka akan berlakunya majlis penyerahan geran yang sama di Kuala Penyu dan seterusnya di Beluran. Baik Zul, ada juga beberapa isu yang ditanyakan oleh rakan-rakan media dan ada yang menarik minat penonton dan juga rakyat untuk mengetahui berkenaan dengan kenapa beliau menyerahkan geran-geran tersebut selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri, dan persoalan itu ditanyakan dan ini jawapan yang diberikan oleh beliau. Apa pula salah dia? Saya sudah serahkan 2 tahun yang lalu pun, ya. Selagi RIT pilihan raya belum dikeluarkan, ya, maka dibolehkan kita menjalankan tugas selaku caretaker government untuk menyerahkan. Takkan kita tunggu RIT itu keluar, ya. RIT belum keluar lagi, ya. Bila RIT keluar, maka langkah-langkah untuk memberikan bantuan yang ada bukan berdasarkan kita belum tahu siapa calon. Kita belum tahu siapa yang bertanding, ya. Jadi saya pun tahu juga undang-undang. Saya ini penggubal dasar berpuluh tahun dah, ya. Jadi saya tidak tahu, mungkin kalau kerajaan persekutuan, jabatan persekutuan boleh umumkan sana sini, takkan saya selaku caretaker government, ketua menteri tak boleh umumkan jabatan negeri Sabah. Kalau jabatan persekutuan boleh berfungsi di negeri Sabah, takkan jabatan negeri Sabah di negeri Sabah sendiri tak boleh berjalan. Baik Zul, sebelum kembali kepada Zul, sedikit rumusan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal. Beliau hanya ingin menyerahkan apa yang menjadi milik rakyat, itu tanah kepada rakyat, dan juga beliau tidak mahu mengambil tanah daripada rakyat katanya. Dan berbangkit isu lain, sedikit ringkasannya berkenaan dengan bantuan COVID ini. Menurut Datuk Seri Muhammad Shafie Afdal, terdapat tambahan peruntukan telah disalurkan untuk membekalkan bantuan kepada rakyat Sabah yang bukan saja berada di Sabah, juga yang berada di Semenanjung, berada di Johor, di Kuala Lumpur dan juga di Selangor dan di sekitar Semenanjung. Zul.
Kalau dapat saya tanyakan, semalam Shah di beberapa kawasan lain tapi hari ini Shah berada di Kudat. Apabila Shah berada di Kudat, sejauh manakah rakyat sedar bahawa pilihan raya negeri akan diadakan? Apakah mereka ambil kisah untuk berpartisipasi ataupun mereka merasakan bahawa banyak lagi isu-isu lain yang perlu diselesaikan seperti penyerahan grant dan sebagainya? Bagaimana reaksi mereka, Shah, apabila bercerita mengenai politik ni? Baik Zul, saya sebenarnya sebentar tadi sebelum kita berita langsung, saya sempat berbual bersama dengan peniaga-peniaga di sekitar pasar awam di Kudat ini dan terdapat dua individu menyatakan perkara yang sama, iaitu mereka mengatakan bahawa khususnya di Kudat, kalau di Kudat ini bagi mereka pembangunan itu terlalu lambat bagi mereka kerana tiada pembangunan yang mampu untuk memberi peluang pekerjaan dan yang apa yang boleh kita faham bahawa penekanan yang diberikan oleh penduduk di sekitar Kudat khususnya kerana semalam saya berada di Kinarut, di Papar, tapi di Kudat lain permintaannya, mereka mengharapkan sebagai peluang pekerjaan itu lebih dan juga perniagaan itu dapat dimajukan lagi dan pesat lagi dengan bantuan daripada prasarana-prasarana tambahan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi itu yang diharapkan oleh mereka. Banyak juga faktor lain, banyak juga perkara-perkara yang disebutkan lain berkenaan dengan bagaimana sektor pelancongan dapat dimajukan di Kudat ini kerana prasarana daripada sudut jalan raya, jalan utama ini sendiri walaupun bagus tetapi tidak cukup bagus untuk memasuki kawasan-kawasan tumpuan seperti di Simpang Mengayau sebagai contoh. Betul. Untuk ke sana daripada sini sekitar 30 ke 45 minit. Kalau nak ikutkan cepat sebenarnya Zul, tapi disebabkan oleh faktor jalan raya yang tidak begitu baik. Mungkin itu sedikit mengganggu mata sebenarnya untuk kita ke sana. Syahrizal, sebenarnya kalau jalan raya itu baik, mungkin boleh melintas langsung di tip of Borneo, cantik sekali di Simpang Mengayau itu. Tapi terima kasih Syahrizal kerana sudi berlintas langsung bersama dengan kami pada petang ini. Langsung dari Kudat, paparan penuh anda dapat baca laporan Syahrizal. Ada beberapa cerita dan juga berita yang dikongsikan oleh Syahrizal langsung dari Kudat. Anda dapat ikuti di astroawani.com. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Saya akan bincang mengenai analisis politik selepas ini bersama dengan Dr. Romzi Ationg. Selepas ini kita berhenti dahulu. Bertemu lagi dalam Sabah Memilih. Semalam Datuk Seri Syafiee Afdal, Presiden untuk Parti Warisan Sabah, mengatakan bahawa insya-Allah 40% calon muda untuk pilihan raya negeri kali ini. Anda dapat lihat ini di astroawani.com di mana Parti Warisan Sabah akan mempertimbangkan cadangan 40% calon muda dalam pilihan raya negeri Sabah di mana pihak warisan akan meneliti cadangan menampilkan calon yang terdiri daripada kalangan belia. Katanya Parti Warisan sudah pun ada sebilangan orang-orang muda seperti nama yang anda dapat lihat di kaca TV ini dan juga yang paling penting ialah faktor kemenangan dan kedudukan jangan melompat parti. Itu perincian ataupun laporan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal semalam. Saya ingin bersama dengan Dr. Romzi Ationg, penganalisis politik Sabah. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Romzi. Kalau sudah pun bersama dengan saya. Doktor, calon muda, calon baru kita kedengaran ini adalah antara topik yang kita dengar dari sejak DUN Sabah dibubarkan. Akan tetapi, adakah talent pool ataupun pelapis politik Sabah ini mencukupi yang benar-benar muda, yang benar-benar menjawab isu aspirasi orang muda dan juga mempunyai kredibiliti dan juga kebolehan kerana situasi dan juga dinamik politik di Sabah khususnya berbeza dan itu perlu difahami. Pandangan doktor. Selamat petang, Saudara Zulfikri. Baik, sebenarnya isu calon muda ini bukanlah isu tumpuan. Isunya ialah mampukah calon-calon itu nanti kalau dipilih rakyat untuk menjalankan tugas sebaik mungkin untuk rakyat. Sekarang ini rakyat di Sabah ini sudah banyak kali dimomokkan dengan isu calon muda. Kita tidak memfokus pada calon muda. Kita hendak calon wakil rakyat yang boleh menyumbang sesignifikan mungkin kepada bukan hanya pembangunan rakyat negeri ini tapi juga terhadap kestabilan politik. Kita lihat dalam tempo terdekat ini ialah Sabah ini sejarahnya banyak sangat lompat sana. Jadi fokus kita sekarang ini ialah wakil rakyat yang boleh bekerja untuk rakyat
tidaklah fokus sangat pada calon muda, berpengetahuan, dan yang paling penting ialah dia ada integriti. Tapi dalam situasi politik pada hari ini, adakah doktor bersetuju bahawa ianya masih lagi didominasi oleh orang-orang lama, berpengalaman, sudah beraksi begitu tempoh tertentu dalam politik Sabah dan sukar untuk muka-muka baru walaupun ada kebolehan, walaupun ada kelulusan, ada cita-cita untuk menjawab aspirasi rakyat, tetapi sukar untuk masuk. Adakah doktor bersetuju bahawa politik Sabah masih lagi didominasi oleh orang-orang lama? Ya, itu sebab saya katakan tadi kita fokus pada wakil rakyat yang boleh bekerja untuk rakyat. Calon muda ini tidak semestinya boleh berbuat demikian. Manakala calon yang ada sekarang, wakil rakyat yang ada sekarang, yakni majoritinya terdiri daripada mereka yang sudah senior, saya rasa gabungan keduanya itu adalah lebih penting. Memanglah pada ketika ini golongan senior itu masih menguasai, tapi saya lihat berbola pada pilihan raya ini akan ada perubahan sedikit yang mana kita melihat pada sesuatu yang lebih stabil. Saya tidak menuduh wakil rakyat yang sudah berumur ini tidak berintegriti, bukan demikian, ataupun tidak boleh bekerja, bukan demikian. Cumanya apa yang saya nampak di situ adalah gabungan kedua kumpulan ini adalah penting. Kita bukan hanya inginkan barisan pemimpin yang agresif, kita juga memerlukan barisan pemimpin yang bukan hanya berpandangan jauh, tetapi berpengalaman. Ada soalan nakal yang untuk diminta saya tanyakan soalan ini. Adakah Parti Warisan Sabah pada ketika ini mempunyai calon politik yang cukup? Kerana dalam situasi politik pada hari ini, sukar untuk mencari calon, bukan sahaja calon yang boleh menang, tapi untuk diletakkan sebagai calon itu juga mungkin adalah satu cabaran juga pada hari ini. Mungkin untuk warisan satu perkara kalau doktor dapat ulas, dan begitu juga dengan parti-parti lain. Tapi ada yang mengatakan bahawa kalau Belah Bersatu dan juga UMNO itu ada calon-calonnya lebih kukuh ataupun lebih ramai. Pandangan doktor? Saya tidak melihat demikian. Kesemua parti yang ada di Sabah sekarang ini adalah parti-parti yang mampu menarik sokongan berbagai kumpulan. Warisan contohnya, dia parti ini masih lagi ada kemampuan untuk menarik minat golongan profesional dan juga berpengetahuan. Begitu juga dengan parti PPBM dan sebagainya. Saya melihat isunya di sini ialah parti mana yang akan disertai oleh golongan-golongan tersebut, tetapi kita rasanya pada keadaan sekarang tidak ketandusan kepimpinan muda, berpengetahuan dan agresif. Tidak ketandusan, tetapi adakah itu muka-muka baru ataupun orang-orang muda itu akan ditampilkan untuk pilihan raya negeri ini? Mungkin doktor ada beberapa individu dan juga personaliti yang doktor amati mungkin akan menjadi key person ataupun menjadi game changer kepada PRN kali ini. Tapi doktor simpan dahulu, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Mungkin jawapan itu dapat doktor berikan selepas kita berhenti rehat ini. Bertemu lagi kita dalam Sabah Memilih. Dr. Romzi Ationg masih lagi bersama dengan saya untuk memberikan jawapan siapakah individu ataupun personaliti yang mungkin akan muncul dan jadi game changer untuk PRN kali ini. Tapi doktor, saya nak kongsikan juga satu cerita ini di mana cerita di mana parti maupun individu yang dipilih kelak untuk mentadbir negeri Sabah diharap untuk tidak mengabaikan kebajikan anak seni tempatan di negeri Sabah. Presiden Orang Seni Tempatan Sabah, POS Gen Rewind J. Lusin meluahkan perkara tersebut berhubung senario semasa yang membelenggu arena hiburan tempatan. Kita ikuti cerita ini dahulu. Jelasnya pilihan raya negeri Sabah kali ini dijangka menjadi penanda ukur kepada setiap parti bertanding untuk membawa suara anak seni tempatan sekaligus membentuk identiti bangsa negeri ini. Jadi sudah tentu kita mengharapkan pada pilihan raya negeri akan datang sekiranya ada ruang, kita amat mengharapkan siapa-siapa saja pihak, mana-mana saja pihak yang berjaya membentuk kerajaan haruslah kalau boleh menyediakan satu slot atau ruang kepada anak-anak seni Sabah berkembang dengan positif
berkembang dengan proaktif, secara tidak langsung juga dapat menjamin masa depan berpuluh ribu di kalangan mereka ini. Mengulas mengenai isu tersebut, Jan Riwai yang juga Presiden Kelab Rekreasi Artis Sabah berkata, sudah tentu anak seni tempatan secara tidak langsung membentuk jati diri kebudayaan sedia ada di negeri ini. Ia memandangkan terdapat lebih 32 etnik suku kaum di seluruh pelosok Sabah yang dilihat mempunyai corak budayanya yang tersendiri. Anak seni di Sabah secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk identiti bangsa ataupun identiti budaya tersendiri Sabah. Pun pada masa yang sama kita lihat dari dulu sehingga kini belum ada satu dasar yang kukuh ataupun platform yang kukuh bagaimana untuk memastikan hala tuju ataupun masa hadapan anak-anak seni di seluruh daerah di pelosok negeri Sabah ini terbela. Justru beliau berharap mana-mana parti bertanding pada PRN ini bakal menyuarakan permasalahan dan menyelesaikan pelbagai kemelut yang membelenggu golongan anak seni tempatan. Itu cerita golongan anak seni tempatan di Sabah, Dr. Romzi Ationg. Tadi sebelum saya ingin kaitkan juga cerita anak seni ini kerana faktor personality, faktor populariti itu juga penting untuk dijadikan calon dan itu bukan sesuatu yang baru dalam politik di Sabah. Tetapi untuk PRN kali ini, siapa anak muda ataupun calon personality baru yang mungkin menjadi game changer dalam politik ataupun pilihan raya negeri kali ini? Kalau doktor ada sikit sebanyak risikan ataupun nama-nama yang kita boleh ketahui, doktor, kalau ada? Terima kasih. Saya tidak berminat untuk menyebut semua nama. Saya ada beberapa senarai untuk nama-nama bakal calon. Kita belum calonkan setakat ini, yang mana bukan hanya muda, berpengetahuan, tapi ialah mampu untuk mengubah landscape politik Sabah. Saya yakin demikian. Saya tidak berminat untuk menyebut nama individu tersebut. Cumanya apa yang saya nampak ialah golongan muda seperti senarai yang saya maksudkan tadi ialah golongan yang lebih bersifat objektif dan bukan hanya bermain pada naratif semata-mata. Jadi apa yang saya maksudkan situ ialah golongan ini adalah golongan yang berminat pada mewakili parti yang mempunyai hala tuju yang jelas dan tidaklah hanya bersifat suka berjanji. Lebih kurang begitu. Jadi saya tidak ingin menyebut nama-nama tersebut. Cumanya mungkin kita di parlimen contohnya kita melihat wakil rakyat yang sudah mula bersuara. Begitu juga di peringkat akar undi. Bukan hanya muncul di media sosial, tetapi juga muncul di khayal ramai yang lebih bersifat fisikal. Di Kudat sendiri pun ada beberapa orang yang mana kita mengharap supaya akhirnya golongan ini diketengahkan supaya bukan hanya menjadi tukang karut ketika pilihan raya, tapi juga akhirnya membantu membangunkan Sabah dengan lebih mapan. Kalau dilihat kepada PRU yang lepas, ada beberapa nama yang mungkin kedengaran begitu baru untuk penganalisis politik ataupun mereka meneliti politik dari Semenanjung, tapi masih lagi muda, mempunyai kelayakan akademik yang bagus dan malah ada yang dilantik juga sebagai timbalan menteri contohnya. Tetapi bagi generasi-generasi muda ataupun mereka yang belum lagi cukup masak dalam arena politik di Sabah, adakah platform itu ataupun haluan itu mudah untuk diterjah kerana ini pilihan raya negeri yang cukup kritikal untuk kemenangan? Adakah mudah laluan untuk diberikan kepada mereka ataupun mereka masih lagi kena bergelut dengan mereka yang masih lagi mengawal politik dalam konteks hari ini, Doktor? Baik, dengan lahirnya beberapa parti politik yang baru, dia kelihatan lebih mudah untuk mencoba dalam bidang politik. Cuma saya melihat di sini, pengalaman itu adalah salah satu kriteria penting dan bukti bahawa beliau ini memang seseorang yang ingin bekerja untuk rakyat. Berpengetahuan dan berminat bukan semestinya ukuran. Apa yang kita hendak ialah seseorang yang ada kemampuan untuk bekerja dan juga terbukti ada minat dan kemampuan untuk bekerja untuk rakyat. Kita melihat beberapa pemimpin muda yang ada pada masa sekarang yang mana masih lagi bergelut untuk masuk di arena politik.
Cumanya saya lihat pada PRN yang sekarang ini laluannya kelihatan agak mudah, tetapi konsep mudah di situ bukanlah bermakna dia boleh sewenang-wenangnya masuk di mana-mana parti politik. Apa yang saya maksudkan di situ ialah dia haruslah menunjukkan kesungguhan dan akhirnya menunjukkan bahwa kredibiliti beliau untuk dicalonkan adalah terbukti. Doktor, mungkin doktor masih lagi merahsiakan senarai nama yang doktor dah teliti, tapi itu nanti saya WhatsApp dengan doktor. Cuma kalau dapat dilihat, mungkin juga laluan mudah yang doktor katakan tadi itu hanya akan terbukti apabila kita menelusuri dan juga kita melihat bagaimana proses pilihan raya negeri pada kali ini. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Sabah Memilih hari ini. Dr. Romzi Ationg, penalisis politik Sabah dari UMS bersama dengan kita tadi. Terima kasih doktor. Sekian saja Sabah Memilih dalam slot Buletin Awani Khas pada hari ini. Jika ada pandangan ataupun cadangan ataupun ada kisah rakyat yang menarik di Sabah untuk kami angkat, kerana akhirnya aspirasi rakyat itu yang penting untuk menentukan bagaimana ahli politik perlu bertindak dan juga perlu memenangi hati anda. Kongsikan bersama kami di platform media sosial kami. Sekian saja Sabah Memilih dalam slot Buletin Awani Khas hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih.